Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم آمين. الحمد لله شكرا لله. InsyaAllah pagi ini kita dapat menyambung lagi kuliah tadabbur surah Al-Fatihah. InsyaAllah tuan-tuan perempuan yang memiliki buku, kita bermula pagi ini di halaman 81 atau 85. Kita masih di dalam bab basmalah, iaitu lafaz Bismillahirrahmanirrahim, ayat 1 dari surah Al-Fatihah. Beberapa hari yang lalu saya telah mengupas lafaz kalimah-kalimah yang ada di dalam lafaz basmalah, iaitu Bismi, kemudian nama Allah. Semalam kita menyebut tentang lafaz Ar-Rahman, salah satu nama dan sifat Allah, iaitu Ar-Rahman, Maha Pemurah. Hari ini insyaAllah kita sambung lagi beberapa dalil berkaitan dengan surah, dengan lafaz Ar-Rahman. Sebelumnya saya telah menyebut bahawa salah satu daripada ciri-ciri Ar-Rahman itu terdapat di dalam surah 55, iaitu surah Ar-Rahman, di mana Allah menyebut bahawa dengan sifat Rahman itulah Allah mengajarkan manusia Al-Quran. Kemudian Allah menyebut bahawa dia menciptakan manusia, menciptakan alam ini. Itu ada kaitan dengan sifat Maha Pemurahnya Allah. Semalam saya menyentuh tentang bagaimana sifat Rahman itulah Allah menurunkan, memurahkan rezeki kepada semua makhluknya. Bukan sekadar manusia, tetapi seluruh makhluk yang ada di bumi ini, Allah beri rezeki kepada mereka karena sifat Ar-Rahman itu. Hari ini insyaAllah kita masuk bab kecil. Kita lihat bagaimana sifat Ar-Rahman Allah itu adalah menyeluruh. Maknanya meluas. Tidak ada batasnya sifat Ar-Rahman Allah. Kita lihat bagaimana Allah memberi rezeki tanpa memilih. Padahal sepatutnya Allah boleh beri rezeki hanya kepada orang-orang yang beriman kepadanya sahaja. Dan dia boleh untuk tidak memberi rezeki kepada orang-orang yang kufur dan menentangnya. Tetapi kita melihat itulah hebatnya, dahsyatnya Ar-Rahman Allah itu. Allah beri rezeki tanpa mengira dia beriman atau tidak beriman. Tetap diberinya rezeki dan diberinya kemewahan. Jadi di sini mari kita melihat kepada dalil yang ada di dalam surah Al-Baqarah. Tuan-tuan perempuan yang ada buku boleh lihat di halaman 81. Yang tak ada buku boleh membuka surah kitab terjemahan atau aplikasi Al-Quran yang ada di dalam handphone. Surah Al-Baqarah ayat 126. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi من آمن منهم بالله واليوم الآخر
Qala wa man kafara fa umatti'uhu qalila thumma adtarruhu ila 'adzabin nar wa bi'sal masir. Dan ingatlah ketika mana Nabi Ibrahim berdoa kepada Tuhannya, Rabbi, ya Tuhanku, ij'al, jadikanlah hadza baladan amina, jadikanlah negeri ini, Makkah ini, negeri yang aman. Warzuq ahlahu, dan berikanlah mereka rezeki kepada dari buah-buahan. Warzuq ahlahu, dan kau beri rezekilah kepada penghuninya dari buah-buahan, iaitulah dari kalangan man amana minhum, dari kalangan mereka yang beriman billahi wal yaumil akhir, beriman kepada Allah dan kepada hari akhirat. Qala wa man kafar, Allah berfirman, dan juga kepada orang-orang kafir, fa umatti'uhu qalila, sesungguhnya kami bagi kesempatan untuk mereka berseronok, bersukaria dalam tempoh yang pendek. Summa adtarruhu ila azabin nar, kemudian nanti kami akan heret mereka ke dalam azab neraka. Wa bi'sal masir, itulah seburuk-buruk tempat kembali. Dalam doa ini, ayat 126 surah Al-Baqarah ini adalah ungkapan doa Nabi Ibrahim kepada Allah. Jadi doa ini Allah rakamkan di dalam Al-Quran untuk menjadi pengajaran kepada kita, di mana di dalamnya terdapat fakta-fakta penting untuk mengenal Allah. Dan Allah menceritakan tentang juga bagaimana nasib orang-orang kafir. Ingat, ketika Nabi Ibrahim berdoa, kena baca baik-baik, perhatikan makna dia. Ketika Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, permintaan Nabi Ibrahim ialah supaya negeri ini, makna negeri tempat Nabi Ibrahim ada, iaitulah kota Mekah. Nabi Ibrahim minta supaya Mekah ini dijadikan kota atau negeri yang aman. Yang pertama. Yang kedua, Nabi Ibrahim mohon supaya Allah beri rezeki kepada ahlinya ataupun penduduk negeri ini, negeri Mekah ini, dengan buah-buahan. Terutama untuk siapa? Untuk mereka yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhirat. Itu doa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim minta untuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan yang beriman kepada hari akhirat. Kemudian setelah mendengar doa Nabi Ibrahim, Allah memberi respon, menjawab. Qal. Jadi Allah kata, wa man kafar. Wahai Ibrahim, Allah kata, aku makbulkan semua doa engkau. Tetapi aku juga akan memberi rezeki yang kau minta itu kepada orang-orang kafir. Ini kenyataan dia. Fa umatti'uhu qalila. Tetapi aku beri mereka kesempatan untuk berseronok, untuk enjoy dalam tempoh yang sedikit. Summa adtarruhu ila azabin nar. Kemudian mereka nanti akan diheret masuk ke dalam neraka. Wa bi'sal masir. Dan di sanalah tempat kembali yang sangat buruk. Jadi di sini intinya ialah nak menunjukkan bagaimana sifat Ar-Rahman Allah tadi. Itu saya katakan tadi bahawa Allah itu dengan sifat Rahmannya, Allah beri rezeki kepada semua. Tak kira mereka itu beriman atau mereka kafir, Allah tetap bagi rezeki. Itu yang kita lihat hari ini. Kalau tidak, bagaimanalah nasib orang-orang yang kafir? Mereka ingkar kepada Allah, Allah tak bagi rezeki. Habis. Maknanya binasalah hidup mereka. Bagaimana mereka nak hidup kalau tidak Allah beri rezeki? Tapi Allah Maha Adil. Allah Maha Pemurah, dia beri rezeki sama. Orang kafir pun Allah beri rezeki. Tetapi ada dia punya perbezaannya. Perbezaannya, orang kafir ini Allah bagi rezeki untuk tempoh yang pendek. Itu yang disebut tadi. Fa umatti'uhu qalila. Mana Allah kata, aku akan beri mereka
kesempatan tempoh waktu bersukaria, berseronok dalam tempoh yang pendek, sedikit. Qalil. Qalil ni makna sedikit. Jadi kalau dalam tempoh waktu kita panggil tempoh waktu yang pendek. Maknanya orang-orang kafir ini hanya dapat menikmati rezeki Allah, kesenangan hidup ini dalam tempoh hayatnya sahaja. Kalau usianya 60 tahun, 60 tahun lah. Kalau usianya 100 tahun, 100 tahun lah. Makna dalam tempoh itu sahaja mereka ini Allah bagi kesempatan untuk fa'umatik ni makna untuk mereka enjoy, seronok, bersukaria. Sebab apa? Setelah habis tempoh itu, nanti di hari akhirat dah masuk ke alam kubur dan sampailah dibangkitkan semula, mereka ini akan dibawa ke neraka. Mereka tak ada lagi menikmati segala kesenangan yang telah diberi waktu di dunia itu. Itu peringatan yang Allah bagi. Itulah keadilan Allah tadi. Bahawa orang kafir Allah bagi. Malah hari ini kita melihat sebahagian orang kafir lebih mewah, lebih senang hidupnya daripada perbandingan kita orang-orang yang beriman. Kita orang yang beriman banyak larangan-larangan yang kita harus taat kepada Allah. Yang ini tak boleh, yang itu tak boleh. Ya, ada makanan yang diharamkan, ada minuman yang diharamkan. Tetapi orang kafir kita lihat, semua maka pada mereka, semua mereka boleh nikmati. Jadi nampak. Tapi kita jangan cemburu kerana Allah dah sebut bahawa orang-orang kafir itu nikmat, enjoy mereka hanya dalam tempoh yang pendek. Iaitulah semasa hayat di dunia. Selepas itu tidak ada lagi dah. Itu yang kita kena faham. Tetapi kita orang beriman, insya-Allah sesudah kehidupan dunia ini kita akan berterusan mendapat Rahman dan di sana kita mendapat Rahim Allah. Itu berbezanya dengan orang-orang kafir. Jadi yang nak disebutkan hari ini berdasar dalil ayat yang kita baca tadi nak menunjukkan salah satu sifat Ar-Rahman Allah itu ialah yang memberikan rezeki kepada semua makhluknya, semua ciptaannya tanpa mengira siapa mereka. Tidak timbul sama ada mereka itu beriman atau tidak beriman, Allah tetap memberi mereka rezeki. Cuma membezanya ialah perbezaannya orang-orang kafir mereka menikmati segala yang Allah beri ini di dunia sahaja sementara waktu, dan waktu itu terlalu pendek kalau nak dibandingkan dengan akhirah. Kerana di akhirah besok tidak ada tempoh waktu lagi. Masa tidak ada lagi dah. Kerana di sana abadi. Keabadian ialah suatu keadaan di mana tiada masa dan tiada waktu lagi. Itu kita kena faham. Jadi orang-orang kafir di sana tiada lagi nikmat. Tiada lagi rezeki untuk mereka. Sebaliknya mereka akan diheret. Summa adtarruhu ila azabin nar, kata ayat tadi. Mereka akan diheret ke dalam neraka. Dan azab neraka itu Allah sebut sebagai wabi'sal masir, seburuk-buruk tempat kembali. Itu sajalah perbezaan. Jadi tuan-tuan dan puan, kita melihat dalam realitinya, kita melihat hari ini kadang-kadang kita lihat orang-orang kafir yang menderhaka kepada Allah, mereka malah hidup lebih senang daripada kita. Itulah sebahagian daripada ujian Allah. Jadi kita orang beriman kena sedar hakikat ini. Jangan pula kita merasa bersangka buruk kepada Allah. Ya, jangan kita menyangka yang tidak baik kepada Allah. Kerana Allah dah sebut dalam ayat ni, kalau kita faham baik-baik, segala kesenangan, tak kiralah kekayaan, kemewahan, apa saja yang dinikmati oleh orang kafir itu adalah dalam bentuk yang sementara saja, iaitulah semasa mereka hidup di dunia. Habis hayat, masuk ke alam kubur, dah hilang semuanya. Jadi janganlah kita cemburu dengan kelebihan-kelebihan yang ada kepada orang-orang kafir. Kerana semuanya itu dipanggil istidraj. Kelebihan-kelebihan yang akhirnya menyesatkan mereka, melalaikan mereka. Jadi lebih baik kita dalam keadaan kita yang Allah dah takdirkan, itulah keadaan yang terbaik bagi kita orang-orang yang beriman. Ya. Okey, seterusnya kita melihat pula salah satu lagi sifat-sifat Ar-Rahman Allah itu
ialah Allah mengutuskan para rasul di sepanjang zaman. Jadi ingat baik-baik, ketika Allah turunkan Nabi Adam alaihissalam bersama isterinya ke bumi, maka sudah ditakdirkan bahawa Adam dan generasi manusia, zuriatnya, tempat tinggal mereka adalah di bumi. Itu kena faham. Itu dia punya matlamat dia. Memang tempat kita ditakdirkan di bumi. Di sinilah kita akan hidup. Di sinilah kita akan mati. Di sinilah kita akan dikeluarkan nanti. Jadi kena faham dia punya keadaan. Itulah takdir kita. Maka ketika turun itulah Allah mengingatkan. Ya. Ketika mana Nabi Adam diturunkan dari syurga ke bumi. Itu kita boleh lihat di dalam surah Al-Baqarah. Allah sebut bagaimana peringatan daripada Allah. Di dalam ayat 38 daripada surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qulna ihbitu minha jami'a فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Kami berfirman, turunlah kamu semuanya dari syurga itu. Kemudian jika datang kepada kamu petunjuk dariku, melalui rasul-rasul dan kitab-kitab yang diturunkan, maka sesiapa yang mengikuti petunjukku, niscaya tidak ada kebimbangan dari sesuatu yang tidak baik terhadap mereka, dan mereka pula tidak akan berduka cita. Ini ayat satu statement ya. Surah Baqarah ayat 38. Allah menyebut oleh janji Allah. Allah kata, turunlah kamu semuanya. Itulah taat di mana Nabi Adam dan isterinya serta iblis diperintah keluar dari syurga, turun ke bumi. Jadi Allah memberi pesan. Ini pesanan yang penting untuk kita, zuriat Nabi Adam. Apa pesanan ini? Fa imma ya'tiyannakum minni hudan. Ingat ketika mana datangnya dariku petunjuk, maka sesiapa yang mengikut petunjuk aku itu, mereka tidak akan mengalami ketakutan, kebimbangan dan juga tidak berduka cita. Ayat ini mengingatkan bahawa setelah Nabi Adam diturunkan bumi, janji Allah itulah dia. Allah akan menurunkan petunjuknya di sepanjang zaman. Sejak Nabi Adam dan rasul-rasul berikutnya. Sepanjang zaman ada rasul yang diutuskan. Membawa kitab-kitab Allah. Dengan tujuan apa? Untuk memberi petunjuk kepada umat di zaman itu. Sehinggalah kita yang berada di akhir zaman, Allah berikan kita sebuah kitab namanya Al-Quran. Yang telah diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejak 1400 tahun yang lalu. Jadi sejak itu sampai saat ini dan sehinggalah ke akhir zaman, sehingga hari kiamat, inilah kitab yang ada pada kita untuk menjadi petunjuk. Sebab itu Al-Quran dikaitkan dengan kitab petunjuk. Jadi itu Allah sebut dalam ayat tadi. Bahawa sesiapa yang mengambil petunjuk dariku ini, mereka akan selamat daripada apa? Dua benda. Pertama dari ketakutan, khauf. Kemudian mereka juga bebas daripada kesedihan, duka cita. Yahzanun. Mana dari perasaan hazan. Perasaan sedih. Duka cita. Ingat tu, dua benda yang Allah sebut bahawa
satu jaminan pada kita yang berpegang teguh kepada petunjuk Allah, iaitu Al-Quran ini, kita selamat dari perasaan takut dan duka cita. Jadi di situlah kita melihat bagaimana sifat Rahman Allah tadi. Allah mengutus Rasul. Cuba kita bayang kalau kita ni tak diutuskan Rasul, tak diturunkan kitab-kitab kepada kita, apa yang akan terjadi? Pastilah kita hidup tanpa petunjuk. Tanpa petunjuk maknanya hidup kita sesatlah. Itu dia punya ringkasnya. Tanpa petunjuk Allah, hidup manusia sesat. Dia tak akan menemui kebenaran. Maka dengan rahman Allah itulah Allah turunkan kitab-kitab melalui para rasul yang diutuskan. Berapa ramai para rasul yang kita wajib percaya 25 orang itu yang dijelas namanya dalam Al-Quran. Padahal rasul-rasul ini jauh lebih ramai. Nabi-nabi lebih ramai. Sepanjang zaman Allah utuskan mereka ini kerana itulah rahman Allah tadi. Dia ada kaitan dengan yang Allah sebut dalam surah Ar-Rahman tadi, yang kita baca 2 hari lalu. Ar-Rahmanu 'allamal Quran. Kalau sifat Ar-Rahman Allah tu, Allah ajarkan kita Al-Quran. Dalam konteks yang kita bincangkan sekarang, Allah utuskan Rasul, bawakan kitab-kitab itu supaya jadi petunjuk kepada umat manusia. Itulah. Bila kita dapat Al-Quran, kita ingat yang ni. Allah, maknanya itulah kita dapat rahmat besar. Kasih sayang Allah. Kerana Allah tu sifatnya Maha Pemurah, Ar-Rahman. Maka sebab itulah kita nak membaca Al-Quran, kita memulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama-nama Allah yang Maha Pemurah, Maha Mengasihani. Jadi ingat tuan-tuan puan-puan. Jadi dengan menyadari hakikat ini, kita akan menghargai para rasul yang Allah utuskan kepada kita. Kemudian kita kena menghargai apa yang dibawa oleh para rasul kepada kita. Nabi kita SAW membawa Al-Quran, tuan-tuan puan-puan. Kemudian baginda menjelaskan isi kandungan Al-Quran dengan sunnah. Itulah yang kita panggil hadis atau sunnah Nabi SAW. Untuk menyokong, untuk memperjelaskan makna maksud daripada isi kandungan Al-Quran. Jadi Al-Quran itulah dia yang menjadi petunjuk kepada kita. Dan dalam ayat yang kita baca tadi, ayat 38 daripada surah Al-Baqarah, kita kena faham bahawa ada 2 benda yang Allah sebut. Yang ini kita kena sensitif sedikit. Allah sebut dalam itu, sesiapa yang mengikut petunjukku, maka mereka akan bebas dari 2 situasi. Yang pertama, khaufun, perasaan takut. Yang kedua, perasaan duka cita, hazan. Jadi dalam bentuk ni disebut dalam bentuk fi'il. Walahum yahzanun, dan mereka itu tidak berduka cita. Jadi 2 benda di situ, khaufun alaihim, tiada ketakutan ke atas mereka dan tidak ada perasaan duka cita. Jadi tuan-tuan puan-puan, mari kita melihat. Saya nak mengambil kesempatan untuk mengupas sedikit tentang 2 perkataan yang Allah sebut ini. Dan kalimah ini diulang lagi dalam ayat lain. Kita boleh menemui lagi ayat ini dalam surah yang lain. Allah menyebut bahawa dengan petunjuk itu, kita dapat membebaskan diri kita daripada 2 gangguan emosi. Jadi gangguan emosi ini dari sudut psikoterapi, ia adalah emosi yang mengganggu manusia. Iaitu pertama,
takut. Takut adalah satu perasaan yang ada dalam diri manusia. Dua-dua ini adalah aspek emosi, aspek jiwa. Emosi itu disebut sebagai gambaran daripada ataupun disebut juga suasana kepada jiwa. Itu maksud emosi. Kena faham, dia ada jiwa. Jiwa itu dalam bahasa Al-Quran disebut an-nafs. Jiwa manusia ni disebut sebagai nafsun. Jadi nafsu tu yang kita faham, nafsu bahasa Melayu tu berbeza dengan nafsu Al-Quran cerita. Bila dalam Quran disebut an-nafs, maknanya jiwa. Dari jiwa itu, dia memancarkan emosi. Sebab itulah dari sudut psikoterapi, dia melihat bahawa emosi manusia ini adalah gambaran jiwa dia. Kalau seorang itu tenang, emosinya, ceria, itu menggambar jiwanya yang tenang dan ceria. Sama juga kalau seorang tu pemarah, yang sentiasa ada problem, orang kata mukanya muka problem, makna itulah yang menggambarkan jiwa dia. Jadi sebab itu dua isu ini di dalam kajian psikologi kita melihat inilah dua ancaman yang mengganggu emosi atau jiwa manusia. Jadi dua faktor ini mempengaruhi, banyak menimbulkan gejala-gejala gangguan jiwa. Dari perasaan takut, maka muncul dipanggil kebimbangan, risau, anxiety, worry. Risau, takut yang dia sendiri tidak tahu apa yang dia takut. Tetapi itulah masuk dalam kategori takut tadi. Kemudian disebut ada istilahnya panic attack. Itu semua bahagian, gejala daripada, muncul daripada emosi takut. Jadi dalam hidup ini, semua manusia ada perasaan takut. Itu adalah normal. Tetapi ketakutan yang tidak wajar muncul. Yang ini menjadi gangguan jiwa. Tuan-tuan perempuan ramai orang yang diganggu oleh emosi takut tadi. Yang kedua, yang ini lagi dahsyat, iaitulah dipanggil duka cita, sedih. Dalam hidup kita manusia semua ada perasaan sedih. Bila berlaku kematian, berlaku kehilangan, kita akan merasa sedih. Tetapi kesedihan itu normal, neutral. 1 hari, 2 hari, 3 hari, lama-lama dia makin berkurang dan kesedihan akan hilang. Tetapi ada keadaannya di mana kesedihan itu dia bukan berkurang, dia bertambah. Inilah situasi hari ini orang mengalami disebut kemurungan, depression. Itu salah satu gejala mental ataupun gejala sakit jiwa yang sangat dahsyat hari ini. Dijangkakan akan ramai orang yang meninggal kerana depression. Ini satu hakikat akhir zaman ini, rupa-rupanya ramai orang yang sakit jiwa. Tuan-tuan perempuan, sebagai seorang yang terlibat dalam bidang perawatan ini, saya melihat secara langsung dalam kes-kes rawatan kita bagaimana dahsyatnya dua benda. Rupa-rupanya bila kita mentadabur Al-Quran, Allah sebut, Allah ingatkan kita dua benda ini. Dua benda ni rupanya menjadi akar kepada simptom-simptom gangguan jiwa yang lain. Ada orang risau. Dia takut. Kita tak tahu apa yang dia takut. Takut ke hadapan. Bila melihat hadapan dia takut. Takut begini, bimbang. Sehingga orang yang kena penyakit yang disebut serangan ketakutan, dipanggil panic attack ni, kita pun hairan. Dia sendiri pun hairan, dia tidak tahu apa yang menakutkan dia. Tetapi dia dalam keadaan ketakutan. Tidak mampu nak menerus kehidupan sebagai orang-orang biasa. Ingat tuan-tuan perempuan, jangan main perasaan ini. Bagi orang yang pernah mengalaminya, maka mereka tahu bagaimana dahsyatnya tekanan dipanggil panic attack ini. Ya, serangan yang tiba-tiba datang, tiba-tiba takut. Dan dia tidak tahu apa yang dia takut. Isunya kita orang normal ini, ketakutan itu kita tahu ada faktornya yang menyebabkan kita takut. Tetapi orang yang diserang oleh perasaan takut yang begini, dia sendiri tidak tahu. Berbalik kepada pesanan Allah. Itulah dahsyatnya, rupa-rupanya Allah sudah memberi satu dipanggil
penawar ataupun diberi satu pendekatan untuk kita mencegah, untuk mencegah preventif daripada serangan dua gejala besar ni, takut dan duka cita. Ingat tuan-tuan dan puan, saya bila mentadabbur ayat ni, saya melihat di situ bahawa pesan ini rupanya sangatlah penting. Sebab Al-Quran itulah yang dapat mendinding diri kita. Al-Quran itulah yang disebut sebagai penawar. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un, disebut di dalam surah Al-Isra. Ayat 81. Allah sebut bahawa kami menurunkan Al-Quran untuk menjadi penawar, syifa, penyembuh. Rupa-rupanya termasuklah, inilah dianya. Itulah sifat Al-Quran itu sebagai penyembuh. Makna dengan Al-Quran itu, Al-Quran menyelamatkan jiwa manusia. Sebab apa? Al-Quran memberi penjelasan, memberi kekuatan kepada jiwa manusia. Dan dengan kekuatan itu seolah-olah adalah satu kekuatan imuniti kepada jiwa kita. Al-Quran memberi kekuatan immunity yang dapat mencegah daripada serangan gejala-gejala penyakit emosi ataupun penyakit jiwa. Ingat tuan-tuan, sebab itu disebut di dalam ayat ini dengan jelas bahawa dua benda ini dua benda yang mengganggu hidup manusia dari sudut jiwa manusia. Dan Allah dah bagi solusi dia. Allah kata, siapa yang mengikut petunjukku, faman tabi'a hudaya, maka dia akan fala khaufun alaihim wala hum yahzanun, maka mereka tidak akan ditimpa ketakutan dan mereka tidak akan berduka cita. Benar tuan-tuan dan puan janji Allah. Siapa yang berpegang kepada Al-Quran, insya-Allah jiwa kita akan jadi kuat, mantap, sanggup menghadapi apa jua keadaan, dan kita akan, Allah jamin, Allah jaga kita dari dua penyakit ini. Penyakit takut dan penyakit duka cita. Bila penyakit duka cita bawa ke murung, murung akan bawa orang menjadi gila. Na'udzubillah min zalik. So tuan-tuan, puan-puan, sekadar itu dulu kuliah kita hari ini. Ya, insya-Allah kita sambung kepada kuliah ini besok hari. Saya akan catat sedikit nota yang kita bincang ya pada pagi ini. Itulah catatan nota ayat-ayat yang kita tadabbur pada pagi ini. InsyaAllah tuan-tuan, puan-puan catat dan jadikan rujukan untuk kita mengulang kaji. Ya, InsyaAllah sekadar itu kuliah kita pagi ini. Kita bertemu lagi besok hari. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhum ma nusina wa 'allimna minhum ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atrafan nahar. واجعله لنا حجة يا رب العالمين. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.